Aktiviti scammer ni sangat popular lah kat Malaysia. Dan banyak taktik dia. Ada love scam, ada apa ni, untuk cepat kaya, banyak kan. Jadi apa teknik-teknik yang paling terbaru setakat ni? Sebab kita tahu kan benda ni sangat cantik. So apa yang dalam rekod tuan yang paling terbaru teknik scam? Okay, firstly kita kena tahu scammer ni dia ada banyak modus operandi. Dia bukan hanya ada satu. Kalau kita tengok public, bila cakap scammer, dia orang ingat Macau scam. Sebenarnya tak. Jenis-jenis scam ni dia ada banyak dan dia melibatkan kumpulan sedikit yang berbeza-beza, melibatkan modus operandi yang berbeza-beza, melibatkan pendekatan yang berbeza-beza, menggunakan kaedah yang berbeza. Dia tak sama so kena faham benda tu. So bila kita cakap pasal scam sekarang ni, kalau you tanya saya scam apa yang top, saya boleh katakan jenis scam yang legend lah. Legend ni maksudnya daripada dulu kita pun dengar selalu Macau scam. Dan kenapa Macau scam ni dia menarik? Mungkin sebab penipuan dia tu dia menyamar banyak pihak, dan itu menyebabkan cerita tu jadi menarik. Dan kalau kita tengok dalam kes Macau scam, saya akan sentuh sesuatu. Kita cakap pasal Macau scam. Macau scam ni modus operandi dia akan menyamar apa sahaja agensi penguatkuasa. Saya tak nak cakap spesifik penguatkuasa apa, sebab kalau saya cakap, katalah saya cakap SPRM, orang akan kod SPRM sebab bila-bila. No, saya kata agensi penguatkuasa. Maksudnya boleh jadi LSDN, boleh jadi SPRM, SSM, AMLA, polis, mahkamah, apa saja. You kena ingat, you kena tahu dulu agensi penguatkuasa ni apa. So tak kisahlah apa pun, dia akan menyamar tu. Kenapa Macau scam dia menyamar sebagai agensi penguatkuasa? Jawapan dia adalah hanya dengan dakwaan-dakwaan yang boleh mendatang ketakutan kepada mangsa itu menjadi satu sebab utama kenapa dia menyamar penguatkuasa. Kalau you menyamar sebagai tukang jual buah tepi jalan, macam mana mangsa nak takut? Kalau you menyamar sebagai tukang jual baju, macam mana orang nak takut? That's why dia akan menggunakan penyamaran yang melibatkan kuasa, yang orang akan takut. Dan misi utama scammer Macau scam ini adalah untuk menakutkan orang, buat orang panik. Secara logiknya, apabila you dalam keadaan takut dan panik, you akan membuat keputusan yang kurang waras, kurang bijak. You akan rasa macam cepat-cepat nak buat keputusan tu. That's why kalau kita study dan kita ambil tahu Macau scam ni, dia apa yang dia buat bila dia dah datang ketakutan dan panik tu, dia akan memujuk mangsa untuk you jangan tanya siapa-siapa you jangan call siapa-siapa sebab dia tak nak bagi you ruang untuk bertanya. Nanti saya akan ceritakan dan saya akan kongsi kenapa tanya tu penting. Okey, selalu polis cakap kena tanya kan. So at the end, Macau scam ini, apabila you dah berjaya ditakutkan oleh scammer ini, maka you akan mencari jalan penyelesaian yang di luar prosedur yang sebenar. Kita cakap pasal dia menyamar sebagai lesbian. Orang akan fikir, alamak, macam mana nak selesaikan ni? Nanti aku kena freeze akaun, aku kena apa, macam-macam lah ketakutan itu. Dan ketakutan itu juga berpunca daripada kurangnya ilmu, kurangnya info, kurangnya knowledge, kurangnya pengetahuan. Kalau you ada pengetahuan, takkan you kena tipu. That's why jarang-jarang kita dengar orang-orang yang penguatkuasa ni kena tipu. Sebab kita penguatkuasa, kita tahu SOP penguatkuasa. You sebagai orang yang ada pendidikan, you tahu segala rule dan prosedur, you tahu benda tu ni salah ni, SOP ni tak betul. Jarang kita kena tipu. Selalu yang kena tipu ni public atau golongan mereka-mereka yang tidak tahu dan yang kurang ilmu ni. That's why saya suka nak cakap benda ni selalu, supaya you all tahu modus operandi, cara macam mana dia menipu. Okay, kemudian apabila you ditipu begitu, you akan dibawa kepada beberapa department. Kononnya, oh ni daripada mahkamah, ni daripada polis. Kenapa dia nak bawa kepada department itu? Sebab dia nak menunjukkan cerita tu, dia tu konon-kononnya betul. Bila you dengar polis you dah takut, dengar mahkamah lagi you takut kan? Itu tujuan dia nak mendatang ketakutan. Dan dia menggunakan elemen-elemen, dia menyentuh emosi. Dia gunakanlah, kalau mahkamah tu mungkin dia gunakan suara perempuan. So kadang masyarakat kita dia akan fikir, takkan perempuan nak tipu aku kot. Dia ada macam tu tau. So at the end, mereka ini tanpa mereka sedar, sama ada mereka telah menyerahkan bukti
butiran maklumat akaun mereka, which is bila you serahkan butiran maklumat sulit akaun you, sebenarnya you dah serahkan akaun you pada diorang pun. Diorang akan kontrol, diorang akan keluarkan semua duit daripada akaun you tanpa pengetahuan you. That's why dia akan melayan you seberapa lama yang boleh, supaya dalam tempoh dia melayan you tu, dia akan cepat-cepat keluarkan seberapa banyak duit yang ada. That's why dia mula-mula tu dia akan tanya berapa duit dalam akaun, sebab dia nak tahu, okey, ni kita punya target kita ni duit banyak. Okay, kita kena fokus sekali. Kita kena ramai-ramai support untuk nanti. Kalau awal-awal dah tahu duit tak ada dalam akaun, I can guarantee dia orang akan cut off the call secepat mungkin. Ini Macau scam. Dan apabila kita cakap Macau scam, sebenarnya orang-orang yang menerima panggilan, mereka harus sedar diri mereka. Betul ke aku ada terlibat dalam kes yang dikatakan ini? Contoh, alasan-alasan yang selalu digunakan pakai oleh scammer ialah awak terlibat dengan kemalangan, kereta awak terlibat dengan kemalangan, langgar lari, apa semua sebagainya. You kena tanya diri you, saya kat mana masa ni? Kalau kemalangan tu di Kedah, di Sabah, di Sarawak, tapi you ada dekat KL, maknanya cerita tu tak betul lah. Dia kata kereta you terlibat. Kalau dah kereta you setiap masa ada dengan you, dia katalah kemalangan tu berlaku kat mana pun, dan cerita tu tak betul lah. Dan sepatutnya you dah tahu cerita tu tak betul. Apa yang you patut fikir dan buat adalah, you tak perlu takut pun. Paling tidak you tanya dia, okey, awak tadi daripada mana, polis trafik mana? Tak apa, saya checklah balik, tak ada masalah. That's why saya katakan logik akal tu penting. Orang cakap, okey, akaun awak terlibat dalam kes siasatan, kes dadah. Dadah ni orang takut kan, sebab dadah hukuman punishment dia berat. Saya pernah tanya satu mangsa tu, awak isap rokok ni? Tak. Isap dadah. Kalau dah awak tak isap rokok, tak isap dadah, kenapa awak nak takut? Kan, benda tu common sense. Kalau seteruk mana dakwaan dia buat pun, tak apa, it's okay. Itu hanya dakwaan. Dan you ada hak untuk menegakkan kebenaran yang sebenar. You boleh buat semakan. Kita cerita Macau scam. That's why Macau scam, saya cakap common sense. Benda tu common sense. Okay, maknanya kena ada. Kita cakap pasal penipuan yang lain.